Oke, hai selamat pagi semua, selamat pagi kepada cikgu dan rekan-rekan sekalian yang tengok video nih. Oke, so hari ini kami mau bentang pasal negara persekutuan di Amerika Serikat, USA, United States of America. Oke, kejap. So yang kami akan bentang nih hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 isi kandungan. Jadi kalau kamu tengok sini ada 7 isi kandungan lah. So itu sih. Oke, sebelum kita mulai, apakah salahnya kalau kita perkenalkan diri dulu? Oke, biar saya perkenalkan tim saya. Kejap. Oke, perkenalkan Abang Aidil, Abang Asman, dan Abang J. Wilson yang dikenal sebagai Jalil. Idola kelas kita, Abang Firdaus, dan selaku saya sendiri pembuat video ini, yaitu Aiver. Oke, dan tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan. Oke guys. Hai guys. Oke, sekarang kita mau cakap pasal konsep negara persekutuan. Negara persekutuan nih, dia macam bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik sama administratif dibagi kepada pemerintahan pusat atau dikenali sebagai federal, dan pemerintahan daerah, negara bagian, provinsi ataupun wilayah lah, begitu. Jadi macam kalau kita nampak kan Amerika nih, dia ada macam pemerintahan pusatnya, dia ada yang ikut daerah punya provinsi bagian. Oke, dalam sistem ini pemerintah pusat memiliki kewenangan atas urusan-urusan yang bersifat nasional seperti pertahanan, hubungan luar negeri, dan kebijaksanaan moneter. Sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan atas urusan-urusan lokal seperti pendidikan, kesehatan, dan penegakan hukum dalam wilayahnya. Contoh, macam kita nih di Malaysia, kita pemerintahan pusat, dia urus nih yang macam hal-hal negara, macam pertahanan, iyalah pertahanan nih macam ketenteraan lah begitu, hubungan luar negeri, macam diplomatik. Oke, kalau pemerintahan daerah nih, dia ni macam kita di Sabah. Yalah, macam kalau yang apa tuh kita nampak tadi pusat pemerintahan pusat, dia ni macam hal-hal negara. Oke, kalau pemerintahan wilayah pula, dia ni macam kita nih dekat Sabah. Kalau urusan Sabah, biasanya lah yang kecil-kecil je. Urusan Sabah nih, pemerintahan wilayah lah yang ngatur. Macam kita, pemerintahan Sabah lah yang ngatur kan. Oke, macam begitu contohnya. Kalau wilayah nih, dia atur wilayah saja. Kalau pusat nih, dia atur satu negara. Oke, dari situ kita boleh nampak perbezaannya. Contoh macam Amerika nih. Kalau dia pasal negara, jadi satu US nih, pemerintahan pusat lah. Jadi dia melibatkan pemerintahan pusat. Tapi kalau contoh wilayah US ya, macam California punya urusan, jadi dia akan guna pemerintahan wilayah. Begitu saja, simple saja kalau kamu mau faham. Oke, seterusnya kita akan masuk dalam ciri-ciri negara persekutuan. Terdapat 4 ciri negara persekutuan di Amerika Serikat. Salah satunya ialah mereka mengamalkan pemerintahan demokrasi. Cara dorang mengamalkan ini dengan menetapkan pembentukan kerajaan persekutuan melalui amalan demokrasi. Nah, lepas tu pemilihan presiden dan kongres ni ialah cara dorang pilih ni melalui apa? Melalui sistem pilihan raya. Dan amalan demokrasi juga ni, dia ni memberi kuasa kepada rakyat lah, kepada rakyat Amerika untuk memilih kerajaan ataupun ketua yang akan mengetuai kerajaan gitu. Dan ciri yang kedua ialah badan eksekutif. Badan eksekutif ni dia ni diketuai oleh presiden melalui pilihan raya dalam tempoh 4 tahun. Kuasa presiden ni termasuklah menjadi ketua angkatan tentera, merunding perjanjian, menerima duta asing, dan pembatal undang-undang. Itu sajalah untuk yang ciri yang kedua. Dan ciri ketiga, badan perundangan. Dia ini dikenali sebagai kongres dan dipilih melalui pilihan raya oleh rakyat.
Dewan Rakyat nih dia berjumlah 435 orang, manakala Dewan Senat mempunyai keahlian seramai 100 orang. Dan anggota dewannya nih, dia nih berkuasa untuk mengubah dan memindah perlembagaan. Mesti kamu tidak tahu apa tuh Dewan Senat. Dewan Senat nih ialah dewan yang, yaitu dewan merupakan dewan perwakilan rakyat tinggi, rakyat tertinggi. Bukan rakyat tinggi ya, tapi rakyat tertinggi. Ya, dan dewan ini diguna untuk sebagai, dan dewan ini ialah pertuanan suatu badan perundangan atau parlimen. Dan dia ini berfungsi untuk apa? Sebagai dewan yang akan membahas sesuatu untuk kali yang kedua bagi meluluskan undang-undang yang digubal oleh Dewan Rakyat. Jadi selepas dorang bincang-bincang di Dewan Rakyat, sebelum dorang mensetujui satu undang-undang, dorang akan membahasnya untuk kali kedua di Dewan Senat ini. Itulah dia ini dipanggil Dewan Senat. Dia ini dewan yang utama lah untuk pemilihan sesuatu undang-undang, untuk buat undang-undang itu. Selepas itu yang ciri yang keempat atau yang terakhir ialah Badan Kehakiman. Badan Kehakiman ini dia ini terdiri daripada Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Negeri. Mahkamah Negeri ini dia berfungsi sebagai apa? Untuk menghakimi perkara yang bersangkutan dengan penetapan hak-hak di bawah perlembagaan negeri. Yalah, undang-undang negeri lah, bukan negara punya tapi negeri punya. Begitu. Lepas itu Badan Kehakiman Amerika Syarikat, dia ini berkuasa untuk mengisytiharkan tindakan Kongres. Tindakan badan perundangan itulah yang dikenali sebagai Kongres tu. Lepas itu dia juga mengisytiharkan tindakan diplomasi sama syarat-syarat perjanjian. Jadi Badan Kehakiman Amerika Syarikat ni dia ni berkuasa lah untuk mengisytiharkan sebuah badan perundangan dan sama tindakan diplomasi sama syarat-syarat itulah, syarat-syarat yang sebelum dorang tetapkan syarat tu, dorang akan jumpa untuk Badan Kehakiman bagi mengisytiharkan syarat-syarat tu. Selepas dorang setuju dengan selepas dorang buat perjanjian tu, jadi syarat-syarat perjanjian tu Badan Kehakiman lah yang akan mengisytiharkan. Begitu. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih J. Wilson. Oke, sekarang kita berpindah kepada pelaksanaan sistem pemerintahan Amerika Syarikat. Oke, kalau kita nampak di sini, Perlembagaan Amerika Syarikat dia bagi kebebasan sama negeri-negeri untuk menggubal undang-undang yang berkaitan sama adat dan budaya tempatan. Dalam Amerika Syarikat ni ada 50 negeri, saiznya luas bah. Masyarakat yang berbilang kaum, namun perpaduan rakyat masih utuh. Macam Malaysia, pelbagai kaum. Dan yalah, Amerika ni samalah. Dia ada orang putih, orang Negro, dan orang Asia. Usaha untuk menggubal perlembagaan baru ni bagi 13 tahun koloni dilakukan. Jadi tahun 1787 semua perwakilan bertemu di Philadelphia untuk merangka perlembagaan. Philadelphia ni salah satu negeri lah di US. Kalau kamu tahu Rocky, dia dari Philadelphia lah. Okey. Yang kedua kita tengok kekurangan kuasa kerajaan persekutuan memberi beberapa kesan. Jadi kekurangan kuasa kerajaan ni banyak kesannya dalam persekutuan. Dia tidak dapat melaksanakan banyak projek pembangunan sebab kekurangan sumber kewangan disebabkan tiada kuasa memungut cukai. Kuasa yang dimiliki oleh kerajaan persekutuan semakin terhad. Proses pembangunan negara sukar dilakukan. Jadi macam dia mau kutip cukai dari mana kan? Jadi sebab pendapatan negara ni dari cukai. Macam mana dia mau bangun pembangunan kalau dia tak dapat kutip cukai kan? Okey. Lepas tu, projek pembangunan tidak dapat dilaksanakan di Amerika Syarikat dan negara mengalami kemunduran. Jadi, yalah, kalau kita ni, Malaysia, kalau kita tiada pembangunan, macam mana kita mau maju? Mestilah dalam mundur kan, sebab negara lain pun dorang dalam pembinaan pembangunan. Jadi dorang akan maju, kita akan ketinggalan seperti apa yang dialami Amerika lah.
Persidangan Convocation Philadelphia 1787 membawa kepada pembentukan Perlembagaan Amerika setelah kompromi dicapai dalam 13 buah negeri. Jadi, tahun 1788, 9 buah negeri telah mengesahkan perlembagaan tersebut kerana pihak anti-federal mempunyai pengaruh kuat. Okey, lepas tu kalau kita nampak, kerajaan persekutuan ni tidak dibenarkan membentuk perdagangan antara negeri maupun negara lain. Dia tidak dibenarkan buat perdagangan lah. Kalau kita kenal sekarang perniagaan lah. Rakyat bergantung kepada sistem ekonomi sara diri dan hasil yang diperoleh untuk keperluan keluarga. Jadi rakyat ni memang sangat bergantung sama sistem ekonomi lah untuk sara hidup. Kerajaan persekutuan menutup peluang Amerika Syarikat untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Jadi dia macam tidak dapat buat negara diplomatik. Sorry, maksudnya hubungan diplomatik lah. Alexander Hamilton, John Jay, James Madison cuba mempengaruhi penduduk awam dengan menerbitkan buku The Federalist. Kejayaan golongan Federalist merupakan kejayaan peringkat awal. Jadi ini awal-awal diorang dapat kejayaan. Beberapa pindahan telah dibuat, antaranya memberi kuasa kepada kerajaan. Jadi kalau kita nampak dalam sini, akhirnya kerajaan juga berkuasa. Jadi selama ni dia dah berkuasa lah. Sekarang dia berkuasa dalam persekutuan, dalam membuat keputusan, hal mata wang, pengisytiharan peperangan, mengenakan cukai, menggubal undang-undang kehakiman, menguasai perdagangan. Jadi sekarang kalau kita nampak, kerajaan mulai sudah ada kuasa. Bukan macam tadi yang aku cakap tu. Okey, sampai sini faham kan? Okey. Oke, sekarang kita pergi ke struktur Kerajaan Amerika Syarikat. Kerajaan Amerika Syarikat terdiri daripada 3 cabang utama yang berfungsi untuk memastikan keseimbangan kuasa. Berikut adalah penerangan ringkas mengenai setiap cabang. Cabang yang pertama ialah cabang eksekutif. Presiden, ketua negara dan ketua presiden ialah ketua negara dan ketua kerajaan. Presiden bertanggung jawab melaksanakan undang-undang, menguruskan dasar luar negara, dan memimpin angkatan bersenjata. Seterusnya ialah naib presiden. Naib presiden ni dia akan bertindak sebagai presiden jika presiden utama tidak mampu menjalankan tugasnya, dan dia juga merupakan presiden senat. Manakala kabinet ni dia terdiri daripada setiausaha yang mengetuai jabatan-jabatan eksekutif seperti jabatan negara, jabatan pertahanan, dan lain-lain. Kabinet juga membantu presiden dalam melaksanakan tugas eksekutif. Okey. Yang kedua ialah cabang perundangan. Kongres, badan perundangan yang terdiri daripada 2 dewan, iaitu Dewan Rakyat dan juga Dewan Senat. Bagi Dewan Rakyat, ianya terdiri daripada 435 ahli yang dipilih berdasarkan jumlah penduduk di setiap negeri. Mereka juga berkhidmat selama 2 tahun. Manakala Dewan Senat, ianya terdiri daripada 100 senator dengan setiap negeri diwakili oleh 2 senator. Mereka berkhidmat selama 6 tahun dengan pemilihan berjadual setiap 2 tahun untuk 1/3 kursi. Bagi cabang yang terakhir ialah cabang kehakiman. Mahkamah Agung, iaitu badan kehakiman tertinggi yang terdiri daripada 9 hakim yang dilantik oleh presiden dan disahkan oleh senat. Mahkamah Agung berfungsi untuk menafsirkan undang-undang dan menentukan kesahihan undang-undang perlembagaan. Selain itu, mahkamah-mahkamah rendah termasuk mahkamah rayuan dan mahkamah daerah yang menangani kes-kes perundangan di peringkat yang lebih rendah. Okey. Seterusnya kita beralih kepada peranan presiden dan kongres dalam persekutuan Amerika Syarikat. Jadi presiden ni, kalau di Malaysia kita ada Perdana Menteri. Perdana Menteri ni dia punya kerja
untuk mentadbir dan menerajui kerajaan yang dipanggil Malaysia. Tapi kalau di Amerika Syarikat kita panggil presiden. Orang panggil presiden. Jadi presiden nih dia sama sih bidang tugasnya, dia punya skop kerja, dia punya peranan dalam negara, sama macam Perdana Menteri. Tapi ada sedikit yang berbeza dari segi kuasa. Jadi presiden nih dia akan terlantik apabila dia menang majority undian yang dilakukan. Jadi kalau undian sudah jadi ada satu undian yang dibuat untuk memilih presiden. Jadi kalau presiden sudah menang undi, orang tuh sudah menang undi, dia akan jadi presiden. Jadi dia akan berkhidmat selama 4 tahun. Jadi selepas 4 tahun tuh akan ada lagi undian yang buat untuk memilih presiden lagi. Seterusnya. Jadi selain macam kita tahu presiden US ini negara kuasa veto. Jadi pemerintahnya akan ada kuasa veto. Jadi presiden nih dia ada kuasa veto untuk membatalkan mana-mana undang-undang yang digubal kalau dia rasa ndak ngam dari kepala otaknya. Seterusnya Kongres. Kongres ini kalau di Malaysia kita panggil parlimen. Jadi Kongres sama parlimen ini sama sih. Dua-dua nih badan perundangan. Orang punya tugas untuk menggubal dan memperkenankan dan menggubal undang-undang. Jadi di bawah Kongres ini, kalau di bawah parlimen kita ada Dewan Rakyat sama Dewan Negara. Tapi kalau di bawah Kongres kita ada Dewan Senat sama Dewan Perwakilan. Jadi Kongres ini dia boleh, tadi kan presiden tuh dia ada kuasa veto. Tapi kuasa veto tuh boleh terbatal sekiranya Kongres ini dia menang undi, dia buat undi, dorang buat undi dan dorang menang 2/3 daripada undian tuh. Jadi kedua-dua Dewan Senat sama Dewan Perwakilan nih auto menang dan boleh mengatasi kuasa veto yang dibuat oleh presiden tadi. Kuasa veto presiden tuh yang dia mau batalkan undang-undang tuh akan tercancel dengan adanya kemenangan 2/3 undi yang dibuat oleh Kongres. Jadi sebenarnya tugas Kongres ini dia untuk mengimbangi kuasa veto yang presiden miliki, supaya kiranya untuk stabilkan lah, mana tahu dia punya presiden nih buat keputusan yang melulu, terburu-buru, tergesa-gesa. Jadi seterusnya badan kehakiman. Jadi badan kehakiman nih macam yang kita sedia maklum, badan kehakiman nih ada kaitan dengan mahkamah dan sebagainya lah. Jadi di Amerika Syarikat dia punya badan kehakiman, dia ada jabatan sendiri. Kalau sekarang kita panggil Jabatan Keadilan Amerika Syarikat. Itu yang gambar helang tuh, banyak juga di movie-movie kita nampak, di film-film kita nampak yang gambar-gambar helang, ditulis di situ Department of Justice. Jadi Jabatan Keadilan atau lebih dikenali sebagai Badan Kehakiman di Amerika Syarikat nih, dia ditubuhkan pada 1 Julai 1870, yaitu lebih kurang 154 ke 155 tahun yang lalu lah. Pas itu dia punya bidang kuasa pemerintah Persekutuan Amerika Syarikat. Dia punya ibu pejabat ada di The Robert F. Kennedy Building di kiranya di US lah tuh. Aku mau cerita sedikit pasal Department of Justice yang di US sekarang nih. Jadi kalau kamu search, kamu cari logo Department of Justice tuh, kamu akan nampak situ ada akan tulis
situ logo dia punya moto untuk Department of Justice tuh. Dia tulis itu Qui pro domina justitia sucitur. Itu sebenarnya tulisan dalam bahasa Latin yang memberi maksud siapa yang mendakwa bagi pihak keadilan. Maksudnya di sini dorang mau cakap motonya nih, maksud tersirat dari moto nih, dorang adalah badan yang akan mendakwah untuk bagian keadilan. Jadi kamu mesti pernah dengar pasal FBI dengan DEA. Jadi FBI sama DEA nih, dorang agensi yang diuruskan di bawah Department of Justice. Itulah badan kehakiman di Amerika Syarikat. FBI itu dalam bahasa Melayunya Biro Penyiasatan Persekutuan, manakala DEA dalam bahasa Melayunya Pentadbiran Penguatkuasaan Dadah. Jadi ada beberapa lagi info tambahan yang aku mau selitkan untuk bagian pentadbiran nih. Jadi kalau kamu mau tahu, pilihan pertama yang dibuat di Amerika Syarikat untuk memilih pemimpin tuh pada 4 November 1789. Jadi masa tuh pemimpin yang menang time undian tuh, time pilihan raya tuh dibuat ialah George Washington dan telah memerintah Amerika pada ketika itu. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, sistem persekutuan di Amerika Serikat bertujuan untuk mengimbangi kuasa antara kerajaan pusat dan negeri-negeri, memastikan tidak ada satu entiti yang memiliki kuasa yang terlalu besar. Ini membolehkan setiap negeri mempunyai autonomi dalam banyak aspek, sambil mengekalkan perpaduan sebagai satu negara di bawah pelembagaan yang sama. Jadi itu insyaAllah daripada kami, kumpulan yang bentang pasal sejarah negara persekutuan Amerika nih. Sorry lah kalau ada yang kurang ataupun apa, sebab yalah buat nih pun last minute, kemarin baru aku buat sampai jam 1 pagi. Oke, kalau kamu tidak paham apa-apa kan, nanti Asman J. Wilson dengan Aidil akan maju ke hadapan. Oke. Jadi dorang kasih terang balik lah apa yang kamu tak paham. Kalau ada soalan, oke. Kalau mau personal pun boleh juga. Chat dorang, jangan chat aku, penat. Oke, that's it for today guys. Thank you for watching this video. Jadi support lah video nih, kalau boleh like lah. Itu aja. Oke, thank you.